Jangka masa daripada Azman Muhammad Yusof, jangka masa hari pesakit COVID untuk sembuh, maksud saya dari hari pertama hingga hari bila. Okey, kuman boleh aktif. Sembuh dari COVID tu bergantung kepada simptom long COVID dia, komplikasi jangka panjang COVID, tetapi kuman boleh aktif lebih kurang 1 hingga 14 hari daripada kuman tu lompat masuk dalam diri dia. Okey. Uh, Nurul Aini, keberkesanan vaksin ikut versus takut. Keberkesanan vaksin berbeza antara satu sama lain, tetapi ia semua memberi perlindungan yang tinggi, ya, lebih daripada dikatakan 100% dalam mencegah kematian yang disebabkan oleh COVID dan juga kemasukan kewat atas sebab COVID tahap kritikal yang memberi hampir 100% perlindungan. Sebenarnya data-data menunjukkan 100%, ya, cuma saya tak nak menggunakan perkataan 100% tersebut sebab saya rasa kepada ramai orang yang ada pegangan agama, kita faham bahawa ajal maut tu sebenarnya bukan di tangan kita ataupun bukan di tangan Tuhan dan juga bukan di tangan vaksin juga, ya. Saya nak mengambil kesempatan ini untuk menjawab soalan yang sangat best ini. Apa komen doktor tentang kalau ambil vaksin akan mati selepas 2 tahun? Saya nak tanya, ya, siapa yang mula-mula sebarkan berita ni? Saya nak tanya, awak dapat email ke daripada malaikat maut? Awak ada spy ke dekat after death life punya petugas tu yang tiba-tiba ada orang hantar SMS ke awak? Oh, lepas 2 tahun lepas vaksin semua orang ni saya akan kutip dia. Ke awak ni kawan baik malaikat maut? Mana awak dapat berita kena 2 tahun? Kenapa bukan 3 tahun? Kenapa bukan setahun setengah? Kenapa bukan 2 bulan? Kenapa kena 2 tahun juga? Saya tak faham. Siapa yang bagi tahu awak 2 tahun? Awak ni PA malaikat maut ke? Siapa yang sebarkan berita ni? Mai sini live dengan Dr. Bala. Dr. Bala bagi awak buka kamera. Pandai je. Mati ni sejak daripada zaman Nabi Adam tak ada siapa tahu siapa mati bila. Yang awak ni tiba-tiba pandai sangat nak jadi asisten Tuhan ni pasal apa? Siapa awak? Awak ingat vaksin tu apa? Malaikat maut ke? Awak ingat vaksin tu apa? Benda alah botol cuci nonek tu yang korang duk takut. Yang arak banyak-banyak hampa tak pernah takut. Hampa tak pernah pula cakap kalau ambil arak boleh mati dalam 2 tahun. Kalau ambil rokok boleh mati dalam 4 tahun. Tak pernah pula korang sebarkan berita-berita macam tu dekat WhatsApp. Vaksin tu juga kau nak fitnah. Tak pernah pula saya tengok you all sebarkan berita-berita dekat dalam dekat dalam WhatsApp tu mengatakan bahawa kalau menipu akan mati dalam 2 tahun, kalau berzina akan mati dalam 4 tahun, kalau mencuri akan merempat dalam penjara 8 tahun. Tak ada pula. Kalau rogol akan mati merempat dalam 8 bulan. Tak ada pula. Vaksin tu jugalah yang kau nak cerita. Siapa awak? Macam mana awak kenal malaikat maut? Saya nak tahu jugalah bila awak mati. Bagi saya nombor telefon malaikat maut tu, saya nak cerita sikit dengan dia. Amboi, doktor yang duduk setiap hari duk tulis cause of death, duk bagi tahu family rasa dah kritikal dah ni, oksigen dah macam ni, blood pressure dah macam ni. Berapa lama boleh tahan doktor? Berapa lama boleh tahan? Kami tak tahu. Yang kami tahu kritikal. Sama ada dia akan sembuh ataupun dia akan menjadi lebih teruk, terpulang kepada Tuhan, terpulang kepada badan dia. Saya dah bagi yang terbaik. Itu je yang kita orang boleh cakap. Yang korang ni yang dapat email direct daripada malaikat maut ni, korang ni siapa? Korang ni ke yang ejen-ejen Dajjal? Saya tak faham. Dia boleh bagi tepat pula tu 2 tahun. 365 hari tambah 365 hari. Macam mana? Habis tu dia kira dia ambil dari 2 tahun tu daripada dos pertama ke dos kedua? Saya nak tahu. Memang awak dapat TCA card lah, ada appointment card. 2 tahun lepas ambil vaksin, pak memang kena wrap macam tu, memang kena bungkus. Betul gitu? Habis tu yang mencuri, berzina, menipu, merompak, yang tu semua okey, tak ada masalah. Tak faham lah korang ni guys. Kan tiba-tiba kan dok menyalahkan doktor Cina lah, dok kata kafir nak bunuh lah, dok kata ayat racun lah, tu motif pula. Saat lagi kan langsung tak percaya Tuhan pula. Siap ada orang DM dekat messenger saya, korang tahu tak? Doktor, betul ke? Kalau jumpa kan best juga nak bacakan kat korang tau. Nervous je dia. Doktor, betul ke kalau ambil vaksin akan meninggal dalam masa 2 tahun? Sebab saya dah complete 2 dos vaksin. Tapi saya ada banyak lagi tanggungjawab yang belum diselesaikan. Macam mana doktor? Saya pelik lah kalau korang tak mati sebab vaksin, memang korang boleh lari daripada mati ke? Sat lagi terpijak batu pun boleh mati guys. Kalau dalam tidur nanti terlupa nak bernafas pun boleh mati guys. Bersedialah untuk mati setiap hari. Wasiat, tak kisah bau macam saya ni walaupun dah beruban, percayalah saya muda sebenarnya. Siapkan wasiat, bagi tahu siap-siap kalau aku mati siapa jaga anak aku, siapa ambil rumah aku, siapa tolong buat benda-benda ni, bagi tahu, siapkan. Kita tak tahu bila mati akan jemput kita.
Kita tak tahu kita pergi dulu ke, pasangan kita pergi dulu ke, kita akan pergi sama-sama ke, kita tak tahu. Tak ada apa pun yang dijanjikan terhadap kita. Kita hanya berusaha. Kita hanya membantu, kita hanya berikhtiar. Itu saja. Kan ada orang dah kata sabar, doktor sabar. Saya memang panas baca yang 2 tahun tu. Mana dia tahu yang orang yang tanya saya pun. Korang pun berpada-pada lah. Orang tu cakap benda membongak macam gitu kot. Yang korang percaya tu pasal apa? Benda tu dah terang-terang menipu. Faham tak? Tak logik. Dia macam dapat email daripada malaikat maut yang dalam email tu dia ada RSVP. Anda akan mati selepas 2 tahun bertarikh. 3 Jun 2023. Please say yes, no, maybe. Lepas tu hang pun tekan yes, saya dah ambil vaksin. So dia pun jemput lepas 2 tahun. Macam itu. I don't understand. Life and death is in the hands of God. Unless God comes and tell you. Kalau ada orang tiba-tiba datang bagi tahu saya, Tuhan datang bagi tahu saya, besok hang akan mati. Saya rasa dia gila. Yeah? So please guys, there's no such thing as awak dah guna pensel ni, awak akan mati dalam 2 hari. Awak dah buat tu, awak akan mati dalam 2 tahun. Awak tak ambil vaksin, awak akan hidup 10 tahun. Awak dah ambil vaksin, awak akan mati dalam 2 tahun. There's no such thing. Kita boleh jaga semua SOP dan begitu berjaga-jaga tentang COVID, tiba-tiba mati menjemput kita atas sebab lain. Tetapi kenapa doktor suruh vaksin? Sebab kita kena berikhtiar. Kalau bawa kereta, bawa dengan careful. Niatkan yang anda tak nak langgar orang lain, anda tak nak memudaratkan orang lain, dan anda juga tak nak cari pasal, tak nak rugikan nyawa yang telah diberi ini. Anda ada tanggungjawab terhadap diri, keluarga dan juga masyarakat ini. Itu sahaja. Satu-satunya ketika saya tak nak mati guys adalah lepas saya study SPM penat-penat. Saya takut saya mati sebelum SPM. Tak sempat saya nak score. Itu waktu tu je saya takut. Lepas tu saya dah tak takut dah mati. Faham tak? So, tolonglah jangan percaya benda-benda macam ni yang mengarut ni. Yang kata, kalau dah ambil vaksin korang minumlah ayak nyok banyak-banyak. Buanglah toksin tu, racun tu guys. Ada doktor Cina dah bagi tahu dah mok teh ni sebenarnya kapiak nak bunuh orang Islam. Habis tu doktor Cina tu bukan kapiak ke mok teh? Saya ni memang nak jumpa mok teh tu kalau jumpa, tahu tak? Ya, so janganlah percaya benda-benda mengarut macam ni. Fitnah-fitnah macam ni, buang masa je you all dengar. Tahu tak? Baik lipat baju. Korang semua tak lipat baju lagi kat rumah kan? Baik lipat baju, cuci pinggan mangkuk, ajar anak-anak buat kerja rumah, bermanfaat sikit. Rugi je masa korang dengar benda-benda macam ni saja je bagi depa glamour, tahu? Tak usah.